Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, pagi ni teacher akan terangkan semula mengenai uh, tolak pecahan. Okey, macam biasa kita lihat contoh. Okey. Okey, sama seperti operasi tambah pecahan, untuk tolak pecahan ni juga awak mesti pastikan penyebut adalah sama. Penyebut tu nombor di bawah lah. Okey. Okey, bila penyebut dah sama, baru kita boleh tolakkan pecahan tersebut. Jika penyebut itu tidak sama, kita perlu samakanlah. Okey, yang kedua, kita hanya perlu tolakkan pengangka saja. Pengangka tu nombor di atas lah. Okey. Penyebut iaitu nombor di bawah tidak perlu ditolakkan. Hanya salin semula. Okey, yang ketiga, jawapan awak sama ada hanya dalam bentuk pecahan wajah atau nombor bercampur atau nombor bulat sahaja. Sama juga macam operasi tambah pecahan hari itu. Okey, jawapan awak juga mesti dalam bentuk termudah. Iaitu kena pastikan jawapan akhir tu kita cari dalam bentuk yang termudah lah. Kalau belum bentuk termudah, kita perlu permudahkan. Okey. Dan jawapan dalam pecahan tak wajar adalah salah. Okey, kalau apa kita kena buat kalau jawapan adalah dalam bentuk pecahan tak wajar? Hari tu teacher dah tunjuk sewaktu kita buat tambah pecahan. Okey, untuk tukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur lah. Baru jawapan awak diterima. Okey, kita tengok contoh. Okey. Yang pertama ni kita tengok dululah kaedah pengiraan. Seperti tambah pecahan hari tu. Okey, contoh yang pertama. 1 tolak 3/10. Okey, 1 ni ialah nombor bulat, 3/10 ialah pecahan wajar. Okey. Untuk soalan macam ni, okey, nombor bulat ni kita boleh tukar dia dalam bentuk pecahan. Bagaimana? Okey, awak tengok penyebut bagi pecahan yang kedua ni. Okey, jika penyebutnya 10, okey, 1 ni awak tukarkan jadi 10/10. Macam yang teacher tunjuk ni. Okey, sebab apa? 10/10 ni bermaksud 10 bahagi 10. Okey, bila 10 bahagi 10, kita akan dapat 1 semulalah. Tapi sebab ini soalan pecahan, kita nak lakukan operasi tolak melibatkan pecahan. So, nombor bulat ni kita boleh tukarlah jadi dalam bentuk pecahan. Okey. Jadi 10/10 tolak 3/10. Okey, kita tengok penyebut memang dah sama. So, kita tolaklah pengangka dia. 10 tolak 3, awak dapat 7. Okey, jadi jawapan dia 7/10. Okey, 7/10 ni kita semak. Adakah ia dalam bentuk termudah? Okey, bentuk termudah maksudnya awak dah tak boleh potong dia dengan apa-apa sifir. Maknanya nombor 7 dengan nombor 10 ni hanya ada dalam sifir satu saja. Kalau awak semak pada senarai sifir, awak takkan jumpa 7 dan 10 ni berada bersama-sama dalam sifir lain. Hanya sifir satu. Bila hanya dalam sifir satu, itu maksudnya pecahan awak dah termudah lah. Okey? So, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni 3 tolak 3/5. Okey, 3 ni pun nombor bulat. Okey, kita tengok penyebut bagi pecahan yang kedua ni. Okey, bila penyebutnya 5, kita boleh tukarkan 1 menjadi 5/5. Okey, kita tukar 1 menjadi 5/5. Okey, 3 ni kalau dah buang 1, sebab 1 tu kita dah tukarkan jadi 5/5, jadi 3 tu dah jadi 2 lah. Sebab 3 tolak 1, dapat 2 kan. 1 tu kita dah jadikan 5/5. Okey, bila awak bahagikan balik 5 bahagi 5, awak akan dapat 1 semula. 1 tambah 2 dapat 3 semula. Sebab tu kita tukar jadi macam ni.
Sebab kita nak lakukan operasi tolak melibatkan pecahan. So bila kita dah tukarkan jadi bentuk nombor bercampur macam ni, baru kita boleh tolak. Okey. Jadi 2 ni ialah nombor bulat. Okey, nombor bulat tak ada pasangan dia untuk ditolak. Jadi awak boleh salin semula nombor bulat itu. Okey, kemudian 5/5 kita tolak dengan 3/5. 5 tolak 3, 2. Okey, penyebut salin semula. Okey, kita semak. 2/5 ni boleh pemudah lagi tak? Tak boleh kan? Sebab ini 2. 5 tak ada dalam sifir 2. 2 lagi lah tak ada dalam sifir 5. Jadi ini pecahan yang dah termudah lah. So jawapan dia dalam bentuk nombor bercampur 2/5. Okey, nombor 3. Okey, nombor 3 ni 4 tolak 2, 2/5. Okey, walaupun sini ada nombor bulat, tapi awak tak boleh tolak terus sebab ini nombor bulat, ini nombor bercampur. Okey, tak boleh tolak terus 4 tolak 2, jadi yang belakang ni terus 2/5, tak boleh. Okey, jadi macam mana awak perlu buat? Sama ada awak buat macam kaedah teacher ajar tadi, 4 tu tolak 1, 1 tu kita jadikan ni lah, kalau sini 5, 5/5 lah. Itu kalau kita guna kaedah yang macam nombor 1, 2 ni. Tapi kaedah ketiga ni teacher tunjuk kaedah lagi satu, iaitu 4 ni awak perkan dengan 1, jadikan dia pecahan. Okay, dia banyak kaedah Yang ketiga ni teacher tunjuk kaedah yang ni pula lah. 4 ni jadikan 4/1. Okay, kemudian yang nombor bulat belakang ni, kita jadikan dia pecahan tak wajar. Okay, kita nak buang bentuk nombor, bukan nombor bulat nombor bercampur. Kita nak tukarkan bentuk nombor bercampur ni jadi bentuk pecahan tak wajar. Sebab yang ni dah jadi pecahan tak wajar kan, 4/1. So macam mana nak tukar nombor bercampur jadi pecahan tak wajar? Kita ulang kaji semula. Ambil penyebut darab dengan nombor bulat, dapat 10. Kemudian 10 ni kita tambah dengan 2. Awak dapat 12. Jadi 12/5 lah pecahan tak wajar dia. Okey. Kemudian 4/1 tolak 12/5. Okey, kita nak kena samakan penyebut lah sebelum kita lakukan operasi dia. Okay, ni penyebut 1, ni penyebut 5. Jadi kita buat sifir lah, sifir 1 dengan sifir 5. Kemudian cari gandaan sepunya terkecil macam yang kita buat tambah pecahan hari tu. Cari mana dua nombor yang sama berada dalam kedua-dua sifir ini untuk dijadikan penyebut yang baru. Okay, so dalam sifir 1 ni ada 5, dalam sifir 5 ni ada 5 juga. Jadi kita ambil dia lah sebagai penyebut baru. Jadi 1 ni nak dapatkan 5, kita kena darab 5 lah. Ni darab 1, darab 2, darab 3, darab 4, darab 5. Jadi 1 darab 5. Okay, pengangka pun kena darab 5. Okay, kita akan dapat 20/5. Kemudian tolak dengan 12/5 ni salin semula. Sebab 5 ni memang dah 5 kan penyebut dia. Jadi tak perlulah buat darab 1 tu. Kalau darab 1 pun akan dapat balik 12/5. Okay, kemudian 20 kita tolak dengan 12, kita akan dapat 8. Okay, 5 salin semula jadi 8/5. Okay, perhatikan 8/5 ialah pecahan tak wajar. Okay, pecahan tak wajar tidak diterima sebagai jawapan. Jadi, apa awak perlu buat? Awak perlu bahagikan. Sama macam kita buat tambah pecahan hari tu. Okay, awak kena bahagikan pengangka di dalam, penyebut di luar. So, 8 dibahagikan dengan 5, awak akan dapat 1, 3/5. Okay, 3/5 ni dah kena semak lah. Sama ada dia dalam bentuk termudah atau tidak. Okey, bila kita semak, kita dapati 3/5 ni memang dah dalam bentuk termudah lah. Okey, sebab dia hanya ada dalam sifir 1 bersama-sama. Tiada dalam sifir lain bersama-sama. Okey, so jawapan dia 1/3/5 iaitu dalam bentuk nombor bercampur. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh keempat ialah 1/3/4 tolak dengan 5/8. Okey. Di sini
penyebut tak sama. Okey, di sini penyebut tak sama. Jadi awak tak boleh tolak lagi. Jadi apa awak perlu buat? Macam biasa, awak perlu samakan penyebut. Okey, teacher tak tunjuk dah ya macam mana nak sama penyebut sebab awak dah tahu. Jadi first sekali listkanlah sifir 4 dengan sifir 8 tu. Bila awak listkan, awak akan jumpa gandaan sembunyi terkecil dia ialah 8. Iaitu nombor yang sama dia ialah 8. So kita pilih 8 lah sebagai penyebut baru. Okey, 4 ni nak dapatkan 8 kena darab 2. Okey, bila penyebut 4 ni darab 2, pengangka ni pun kena darab 2. So kita darab 2. Okey, jadi satu nombor bulat ni salin semula. Okey, kemudian tolak dengan 5/8. 5/8 ni memang penyebut dia dah 8. So hanya salin semula saja. Okey. So, yang ini 1 salin semula, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, tolak dengan 5/8. Okey, 1 salin semula, kemudian 6, tolak dengan 5, awak dapat 1. Jadi jawapan dia 1/8. Ini memang dalam bentuk termudah lah. Sebab 1 ni saja dah kecil. Okey, dia takkan ada nombor lebih kecil dari 1 dekat atas ni sebagai pengangka. Kosong tak boleh ya. Sifar tak boleh. Okey Okey. Contoh kelima. Okey, ni contoh kelima sebenarnya. Okey, ni silap nombor ni, silap abaikan nombor tu. Okey, 7 3/4 tolak 4 1/2 tolak dengan 1 1/8. Okey. Ini semua melibatkan nombor bercampur, ditolak nombor bercampur, ditolak nombor bercampur. Dan kalau kamu perhatikan setiap nombor bercampur ni dia ada nombor bulat. Okey, jadi kita boleh tolak dulu nombor bulat tu. Okey, sebenarnya kita boleh tolak dulu nombor bulat tu. Okey, tapi kalau tak nak tolak dulu pun tak apa. Awak cari dulu penyebut yang sama. Awak samakan dulu penyebut, baru kita tolak lah. Okey, kita samakan penyebut dulu. Okey, 7 salin balik. Kemudian 4, 2, 8 ni bila awak listkan sifir, awak akan jumpa 8 lah sebagai gandaan sembunyi terkecil dia, iaitu penyebut baru dia. So kita tengok 4 ni nak darab berapa akan dapat 8. Jadi 4 darab 2 lah. So 4 darab 2, 3 pun kena darab 2. Kemudian tolak dengan 4. Okey, 1/2. Okey, 2 ni nak dapatkan 8 awak kena darab 4. Jadi 2 darab 4. Okey, bila 2 darab 4, pengangka 1 ni pun kena darab 4. Okey, yang belakang ni 1 1/8 kita salin semula lah sebab kita dah pilih penyebut 8. Okey, jadi kita tak perlu nak darab lagi. Okey. So, awak akan dapat 7 6/8 tolak dengan 4, 4/8. Okey, ni 1 darab 4 dapat 4. Okey, kemudian tolak lagi dengan 1 1/8. Okey, dekat sinilah teacher kata awak boleh tolak siap-siap sebab nombor ni boleh ditolak. Okey, jadi kita tolak lah. 7 tolak 4 dapat 3. 3 tolak 1 awak dapat 2. Jadi 2. Okey, tulis kat depan ni sebagai nombor bulat. Kemudian kita tolak pula dia punya pengangka. 6 tolak 4 dapat 2. 2 tolak 1 awak dapat 1. Jadi jawapan dia 2/8. Ini memang dalam bentuk termudah. Atas dia dah 1. Okey. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey, abaikan nombor soalan ni. Okey. 6 4/5 tolak dengan 5 1/2. Okey. 6 ni salin semula, kemudian penyebut perlu samakan sebab tak sama. Okey, bila awak cari dalam list sifir yang awak buat, awak akan jumpa 10 lah sebagai penyebut yang sama tu. So nak dapatkan 10, 5 ni awak darab 2, 4 atas ni pun awak darab 2. Tolak dengan 5 salin semula. Okey, 2 nak dapat 10 darab 5. Okey, kemudian 1 atas ni pun darab 5. Okey, kemudian sama dengan 6 ni salin semula, 4 darab 2, 8. Okey, 5 darab 2 dapat 10 lah. Okey, tolak dengan 5 salin semula, 1 darab 5, 5, 2 darab 5, 10. Okey, ni nombor bulat dia boleh ditolak, jadi awak boleh tolak. 6 tolak 5 dapat 1.
Okey, ni kalau nombor bulat dia boleh tolak. Okey, kejap lagi kita tengok kalau tak boleh tolak apa kita nak buat. Okey, ni 6 tolak 5 dapat 1. Okey, kemudian 8 tolak 5 awak dapat 3. Okey, dia jadi 10 ni salin semula. Okey, jadi jawapan dia 1, 3 per 10. Okey, 3 dengan 10 ni semak lah macam biasa. Adakah dia boleh dipermudahkan lagi? Okey, 3. Ada tak 10 ni dalam sifir 3? Tak ada. Bila tak ada, kita tak boleh potong dia lah, tak boleh nak pemudahkan dia. Jadi jawapan ni memang dalam bentuk termudah. Okey, tengok seterusnya. Okey. 2 1/7 tolak dengan 1 1/3. Okey, yang ini kita samakan penyebut dia dulu sebab penyebut tak sama. Okey, bila awak semak, penyebut yang sama tu ialah 21. Jadi kita darablah kedua-dua penyebut ni untuk dapatkan 21. Okey, 2 salin semula. 7 nak dapatkan 21 kena darab 3. Kemudian pengangka dia pun darab 3. Kemudian tolak dengan 1 salin semula. Okey, 3 bawah ni nak dapatkan 21 kena darab 7. Jadi atas pun darab 7. Jadi awak akan dapat 2, 3 per 21 tolak dengan 1, 7 per 21. Okey, perhatikan di sini. Okey, tengok. Nombor bulat ni boleh tolak kan? Tapi cuba awak perhatikan dekat atas ni. Dekat atas ni. Okey, kenapa kita tak boleh buat cara tadi? Sebab 3 ni kita tak boleh nak tolak dengan 7. Nampak tak? Nombor 3 ni dia lebih kecil. Nombor 7 lebih besar. Macam mana kita nak tolak? Tak cukup. Jadi kalau jumpa soalan macam ni, iaitu nombor pecahan di depan ni lebih kecil dari sini, yang belakang ni, awak perlu buat tukarkan nombor bercampur ni jadi pecahan tak wajar dulu. Lebih mudah kita nak kira. Macam mana nak tukar? Tadi teacher dah bagi tahu nombor bercampur tukar jadi pecahan tak wajar, awak perlu darab dan tambah. Okey, darab apa? Ambil penyebut, darab dengan nombor bulat di sebelah kiri ni. Okay, iaitu 21 darab dengan 2, awak akan dapat 42. Kemudian bila dah darab, kita perlu tambah pula dengan nombor pengangka dia. Okay, tadi kita darab 21 dengan nombor 2, kita dapat 42. 42 kita tambah 3, kita dapat 45. Jadi 45 per 21. Ingat nombor penyebut bawah ni salin je semula, tak perlu buat apa. Okay, kemudian tolak dengan yang ini pula. Penyebut dia 21, darabkan dengan nombor bulat 1, jadi awak akan dapat 21. Okay, kemudian 21 ni awak tambah 7, awak akan dapat 28. Jadi 28 per 21. Okay, baru kita boleh selesaikan. Nampak? Nombor depan ni dah jadi lebih besar, baru dia boleh tolak dengan nombor belakang ni lah. Okay, bila awak tolakkan, okay, kalau tak boleh congak, awak buat kat tepi lah. Bentuk lazim tolak tu 45 tolak 28 berapa. Macam tu tunjuk kat tepi pun boleh. Okay, 45 tolak 28, kalau awak kira awak akan dapat 17 per 21. Okay, 17 per 21 ni bila awak semak dia tak boleh dipermudahkan lagi. Okay, sebab 17 ni tak ada dalam sifir lain selain sifir 1. Jadi inilah jawapan dia, 17 per 21. Okay. Okay, sekarang kita lihat pula kalau kita nak selesaikan tolak pecahan menggunakan kaedah gambar rajah. Okay, kaedah gambar rajah ni kalau awak jumpa soalan nombor bulat tolak dengan pecahan, awak boleh buat. Mudah sebenarnya. Okay, jadi awak ada banyak pilihan lah nak selesaikan. Tadi kita guna kaedah pengiraan. Sekarang ni kita cuba tengok kaedah menggunakan gambar rajah. Okey, soalan pertama ni. 1 tolak 1 per 3. Okey, 1 ni awak wakilkan sebagai satu blok macam ni. Okey, tu mewakili 1. 1 whole, 1. Okey, kemudian tengok pecahan yang kedua ni. Penyebut dia 3 kan? Okey, jadi kita nak buang 1 daripada 3 bahagian. Ni maksudnya kita nak buang daripada 1 asal ni, kita nak buang 1 daripada 3 bahagian dia. Okay, jadi sebelum kita buang, kita kena kita kena
bahagikanlah ni blok ni jadi 3 bahagian sebab penyebut ni mewakili berapa bahagian dia. Okey, jadi daripada one whole ni kita pecahkan jadi 3 bahagian macam ni sebab penyebut dia 3. Kalau penyebut dia 5, awak pecahkan jadi 5 lah. Okey. So sebab penyebut dia 3, kita pecah jadi 3. Kemudian kita nak buang satu bahagian daripada 3 tu. So teacher pangkah lah ni, maksudnya pangkah ni maksudnya kita nak buang. Okey, bila kita dah buang satu, gambar rajah ni akan jadi seperti ini. Maknanya yang garis titik-titik ni yang dah dibuang lah. Okey, jadi bahagian yang tinggal ialah 2. Okey. Okey, jadi jawapan dia 2/3 lah. Okey, ingat penyebut masih sama. Dia masih asalnya masih 3 bahagian. Sebab tu penyebut 3. Yang penyebut ni maksudnya berapa bahagian asal yang dipecahkan tu. Jangan keliru pula. Jangan awak buat 2/2 sebab asalnya memang bentuk ni dibahagi 3. Jadi penyebut dia masih 3. Yang tinggal ni awak letak sebagai pengangka. So jawapan dia 2, yang tinggal ialah 2 daripada 3 bahagian yang asal. Okey, 2/3 ni memang dah termudah lah. Okey. Okey, tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini. 3 tolak 1 4/5. Okey, sebab dia letak 3 kat sini, jadi kita lukis 3 bahagian lah. Okey. Ada 3 bahagian macam ni sebab dia 3 kan. Okey, kemudian dia buang 1. Dia buang 1 4/5. Okey, 1 ni memang dia dah buang. Okey, 1 ni dia dah buang. Jadi bentuk dia dah tinggal 2 sebenarnya. Okey, 2 ni kita bawa kat sini. Okey, daripada 2 ni buang pula 4/5. Okey. So macam mana kita nak buat? Kita pilih satu bentuk daripada 2 bahagian yang tinggal tu. Kita pecah dah 5. Kita dah kata tadi kalau penyebut dia 5, awak pecahkan 5. Pecahkan 5 bahagian kat sini. So daripada 5 bahagian ni awak nak buang 4. Okey, jadi kita pangkahlah 4 ni. Bila pangkah tu maksudnya kita buang lah. Okey, bila kita dah buang 4, jadi awak punya gambar rajah akan jadi 1 ni salin semula lah sebab 1 ni memang ada, kita tak buang dia. Okey. Okey, satu blok ni salin semula. Kemudian yang ini, yang kita dah buang 4 bahagian. Maksudnya dia jadi macam ni lah. 4 bahagian ni telah dibuang. Yang tinggal hanyalah 1 lagi bahagian. Okey. Okey, jadi jawapan awak, okey, sebab masih ada lagi 1 blok yang tidak dibuat apa-apa ni. Jadi kita salin lah, dia jadi 1. Sebab ada 1 je. Kemudian yang bahagian pecahan ni, yang tinggal adalah 1 daripada 5 bahagian. Jadi kita tulislah 1/5. Menunjukkan 1 daripada 5 bahagian asal. Walaupun awak dah buang tapi dia masih 5 bahagian asal. Okey, jadi jawapan dia 1/5. Okey.